Hai semua, Assalamualaikum. Apa khabar? Ya, baik Hanif. Selamat pagi. Maklumlah saya berada di situasi yang berbeza sikit pagi ni. Ya, kena diri pula pagi-pagi. Sebab tu semangat. Betul, nafas banyaklah sikit daripada yang duduk ni. Anim sihat, Anim? Ya, sihat Alhamdulillah. Yep. Salam Jumaat juga diucapkan kepada penonton-penonton Malaysia hari ini. Pastinya ini adalah hari yang kita harapkan segala kebaikan dapat diangkat dan juga dapat dilakukan dengan baik sekali, dengan sempurna, insyaAllah. Berjalan dengan lancar. Ada juga yang dah plan balik kampung rasanya. Ya, betul. Mengambil cuti ataupun mengambil kesempatan bercuti pada hujung minggu ni. Kita harapkan yang terbaik, baik-baik dalam perjalanan. Sempat-sempat tu menyaksikan kami di Malaysia hari ini secara Facebook Live pun boleh. Mereka yang secara maya pun jangan lupa untuk ikuti kami pelbagai yang kita nak kongsikan hari ini. Betul. Dan kita mungkin boleh sampaikan sikit pesanan ini juga adalah sebab bermula dari semalam. Kita tahu mungkin ada yang mengambil kesempatan bercuti panjang kan. Betul. Sampailah hari Ahad nanti ataupun sambung ke hari Isnin sebab nak elakkan kesesakan. Satu je nasihat dia, termasuklah pada diri saya sendiri pun yang akan merancang perjalanan ni. Rancanglah perjalanan betul-betul. Ya, kan dengan jangan cuaca pergi waktu lagi. kemuncak. Cuaca lagi. Kena tengok ramalan cuaca tu juga untuk kita melakukan aktiviti. Okey? Hari ini banyak sekali aktiviti kita nak lakukan dan juga perkara yang akan kita kongsikan. Antaranya juga adalah berkaitan dengan kemeriahan. Kita nak berikan kemeriahan sambutan Hari Deepavali semalam. Bukan saja di Malaysia. Malaysia memang meriah lah. Apatah lagi selepas 2 tahun ini macam dah kembali kepada kemeriahan. Lihat saja kan. Betul. Kalau tahun lepas ataupun 2019 memang kita tak rasa sangatlah sebegini. Betul kan. Tapi ini dia. Ya, itu dia kemeriahan dengan, yelah, kita tahu ini merupakan pesta cahaya juga. Betul. Dengan penuh warna-warni, dengan penuh dengan pencahayaan yang yelah diberikan. Kalau sambutan Deepavali ini tidak sah kalau tidak ada warna yang menunjukkan kemeriahan hari ataupun sambutan ini. Kita dapat saksikan juga di kawasan-kawasan yang mereka ada dengan hiasan-hiasan dan juga sambutan ini diraikan berbeza di beberapa negara. Betul. Dan juga bukan sahaja di Malaysia meriah, pastinya ialah sebab kita katakan pandemik ini seluruh dunia kan merasa keadaan ini. Jadi tahun ini merupakan tahun yang ada sedikit kebebasan untuk kita menyambut apa sahaja perayaan, termasuklah Deepavali. Kebebasan tapi ada juga peraturan lah, SOP yang telah pun ditetapkan. Saya percaya semalam ataupun sekarang ini ramai yang dah tahu, dah cakna dan juga peka berkaitan dengan SOP-SOP yang telah ditetapkan. Saya pada itu ada satu perkongsian yang sangat memberi inspirasi juga akan kami bawakan seketika nanti pada hari ini di Malaysia hari ini berkenaan dengan selama hayat dikandung badan, pengorbanan seorang penuntut. Ibu saudara jugalah yang menjaga anak-anak saudaranya selepas kehilangan ahli keluarga terdekat. Walaupun masih lagi dalam proses menimba ilmu di Menara Gading, tapi juga perlu melakukan tanggungjawab yang sangat besar. Ya, pasti anda tertanya mengapa kita nak bawakan cerita wanita ini ataupun individu ini. Kerana bukan sahaja kehilangan ibu bapa, tapi kehilangan abang serta kakak ipar. Jadi kehilangan seorang demi seorang dalam kehidupan beliau menjadikan beliau haruslah menggalas tanggungjawab menjaga anak-anak saudara. Jadi macam mana? Apakah kesengsaraan ataupun kesusahan yang dialami? Semuanya kita nak kongsi supaya mungkin sama-sama boleh bantu satu. Tapi memberikan inspirasi kalau kita nak mengeluh dengan keadaan kita sekarang ini, ada orang yang lagi susah, ada orang yang lagi berat tanggungannya. Itu yang kita nak sampaikan kepada anda, insya-Allah. Okey. Dan selepas itu kita nak bersarapan. Kan seperti biasa kita akan kongsikan belum sarapan ni. Menu-menu mudah. Sarapan pada kali ini akan dibawakan adalah sarapan sandwich dada ayam. Tu dia. Anda minat tak dada ayam? Paling. Sebab orang-orang yang sportsman. Betul, dia yang antara kompakmen yang paling sihat. Betul. Cuma ada orang yang minat peha ataupun bahagian thigh ni dia macam kurang sikit lah. Betul. Melihat kepada tengok part mana bahagian ayam. Tapi kalau dia dah marinate ataupun salut sedap, dia tetap sedap. Setujulah. Kan? Okey, kita akan kongsikan juga nanti. Itu teaser sedikit sahaja. Tapi sebelum tu kita nak anda sama-sama ikuti kami sepanjang 1 jam siaran ini. Dan kita nak kongsikan juga keunikan pam minyak tradisional. Kalau kita sekarang kan mungkin tak tahu generasi yang tak tahu lagi, dulu mereka nak isi minyak tu kena pam menggunakan bahan api sampailah maknanya boleh lah kan berjalan. Sebab apa? Kawasan mereka ni jauh pam minyak ataupun yang berdekatan adalah 60 km iaitu berada di JT. Jadi macam mana kan setiap di Jeli, jadi macam mana kan nak pergi ke sana nak pam minyak, nak isi minyak dan sebagainya. Mereka JT jauh tu JT. Okey, kita nak perasan pula tengok bingkisan ini yang disediakan oleh Mimi. Macam pernah dengar nama tu. Oleh wartawan kami, dan ini adalah bingkisan berkaitan dengan keunikan pam minyak tradisional.
Sebelum ini, tular di media sosial penggunaan pam minyak secara manual menggunakan kaedah pemutar besi sehingga menarik minat pengunjung yang datang untuk melihat keunikannya. Inilah satu daripada kisah menarik di Pekan Dabong yang terletak dalam daerah Kuala Krai dan sejauh 155 km dari Kota Baru, Kelantan. Pekan yang dikelilingi dengan bukit bukau dan agak jauh dari bandar Kuala Krai masih mengekalkan beberapa ciri-ciri tradisional sehingga ke hari ini. Antaranya ialah pam minyak tangan yang diusahakan dalam kedai runcit kayu bagi mengisi petrol motosikal dan kereta untuk penduduk di sini. Bahkan ini merupakan radi utama untuk membolehkan penduduk sekitar Dabong bergerak. Alhamdulillah kaedah ni memudahkan penduduk kampung lah. Sebabnya daripada pump station tu jauh nak keluar dalam 40 minit. Bagi penduduk kampung Dabong ni tak pelik dah lah. Sebab dia memudahkan urusan. Pam minyak tradisional ini mempunyai balang penyedut yang menyedut petrol sebelum diisi ke dalam tangki kereta ataupun motosikal hanya dengan menggunakan paip getah. Cara isian bahan api ini berbeza. Pam perlu dipusing secara manual menggunakan tangan untuk mengepam minyak daripada tong pembekal ke dalam balang kaca bagi mengisi 5 liter minyak petrol yang disalurkan ke tangki kenderaan. Bagi pengusaha pam minyak tradisional ini, Nur Hayati Musa, 46 tahun, stesen minyaknya beroperasi di dalam sebuah kedai kayu dan dibuka dari pagi hingga jam 10 malam. Dari negara jiran. Lepas tu? Lepas tu kita balik buat proses macam ni lah. Dia minyak subsidi lah sini. Dia Dabong ni, untuk Dabong lah. Dia bermula dari 2012 sampai kali ni lah. Pembekal hantar. Biasanya dalam pukul 9-10 pagi tiap-tiap hari. Dengan mengambil keuntungan 4 sen bagi setiap liter, purata yang diperlukan bagi mengisi 5 liter minyak adalah dengan memusing sebanyak 20 kali atau hampir 3,000 kali bagi 600 liter minyak yang terjual. Bagi penduduk tempatan di Dabong, mereka bersyukur dengan usaha pemilik peminyak ini yang membantu memudahkan mereka untuk membeli minyak kenderaan. Jika tidak, rata-rata penduduk terpaksa ke Bandar Jelik dan Pekan Lakloh di Kuala Krai dengan perjalanan yang mengambil masa selama 1 jam. Kaedah inilah yang digunakan, yang masih lagi digunakan, cukup tradisional sekali. Tapi itulah yang bagi menggerakkan kenderaan kan, kalau tak macam mana kenderaan di kawasan itu nak bergerak dengan mudah. Kerana 60 km ataupun 1 jam nak pergi isi minyak sahaja, pastinya yang ini lebih berbaloi. Menarik perhatian kita. Betul. Sebab saya bukan berada dalam era itu, Hanif. Ya, kita Tak era juga yang kan? sama ni. Kita Lebih kurang saja sikit rasa je, macam tak lagi adalah jauh muda sangat. pula. Maaf lah ya. Ni nak jadi macam Abang kita Jamil teruskan. ni. Okey, kita teruskan perkongsian kita pada hari ini, hari Jumaat ini. Kita nak kongsikan, kalau anda duduk di rumah sahaja, tiba-tiba ada hadiah yang sampai. Hadiah apa tu? Ini okey. dia. Inilah kejutan istimewa untuk anda daripada kru Jom Ronda. Dapatkan beg Jom Ronda berisi pelbagai barangan eksklusif, istimewa dan percuma untuk anda. Ya, jadi nantikan kru Jom Ronda yang akan berada ataupun datang ke rumah anda untuk berkongsi keriangan seisi keluarga. Apa yang anda perlu lakukan, ikuti sahaja Facebook dan juga Instagram Jom Heboh Official untuk info lanjut mengenai Jom Ronda. Jom Ronda dicergaskan oleh susu Dutch Lady, lazat dan bernutrisi. Saya kuat, kita Lebih kuat. Ya, Wow, itu itu dia. dia. Jom Ronda yang akan bersama dengan anda, insya-Allah. Pergi sahaja ke dia punya official Instagram untuk anda kabarkan mungkin kawasan anda akan dikunjungi kru mereka. Okey? Lebih hebat lagi, nanti ada personality TV3 lah yang akan hadir. Ya. Kalau sebelum ni Fatri, Muaz, ni pun juga ada ni ikut. InsyaAllah kalau ada kesempatan rezeki kita jumpa. Okey, selepas ini kita nak kongsikan topik utama kita, iaitu kita nak mendekati individu ataupun ibu saudara ni lah kan, yang menjaga anak-anak saudaranya, tapi dalam masa yang sama dia kena fokuskan kepada pembelajaran juga. Ya, betul. Lebih hebat baru berusia 22 tahun ni, tapi cabarannya begitu kuat. Okey, kita akan mendalami lebih lanjut berkaitan dengan perkara ini selepas ini nanti, hanya di Malaysia hari ini.
Baik, kembali bersama kami di Mesa hari ini. Seperti yang kami janjikan, kita ada satu sesi inspirasi yang akan kami bawakan dan juga perkongsian berkaitan dengan ketabahanlah perjuangan kan dalam menghadapi kehidupan ini. Setiap orang ada dugaan yang berbeza-beza. Ya, seorang ibu saudara ataupun merupakan penuntut opsi juga, Siti Najihah Mat Hamin. Sebelum kita nak kongsikan siapa dan apakah kesengsaraan ataupun beban yang dialami, jom sama-sama kita kenal dahulu siapa individu ini. Melihat raut wajahnya yang ceria, siapa sangka di sebalik itu menggalas beban tanggungjawab yang besar. Penuntut ijazah sarjana muda pendidikan Islam, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Siti Najihah Mat Hamin, 22 tahun, perlu menjaga 4 anak saudaranya yang yatim piatu selepas kematian abang dan kakak iparnya tahun lalu. Lebih menyedihkan, bapanya Mat Hamin Taha meninggal dunia Mac lalu dan terbaharu ibunya Martini Saleh pula menyusul pada pertengahan Oktober. Dia yang masih belajar merupakan anak bongsu dalam keluarga dan ketiga-tiga abangnya sudah meninggal dunia. Kini, Siti adalah antara waris terdekat untuk menjaga anak buahnya itu. Walaupun begitu, dia turut berasa sedikit lega kerana keluarga arwah kakak iparnya bersetuju untuk menjaga 2 anak saudaranya yang berusia 15 tahun dan 5 tahun. Apatah lagi salah seorang daripadanya merupakan orang kelainan upaya yang memerlukan pemerhatian rapi kerana tidak mampu menguruskan diri sendiri. Siti yang sedang dalam tahun akhir pengajian kini menetap di rumah pusaka ibu bapanya di Sekincan, Selangor bersama 2 anak saudaranya yang berusia 11 dan 7 tahun. Ya, baik, itu sedikit kisahnya dan kita nak terus bawakan individu terbabit untuk bersama dengan kita berkongsi kisah pada hari Jumaat ini. Kami nak perkenalkan Siti Najihah Mat Hamin, seorang penuntut di IPTA dan juga ibu saudara seperti yang telah pun kita kongsikan tadi. Assalamualaikum, selamat pagi Najihah. Waalaikumsalam, selamat pagi semua. Ya, Okey. apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ya. Alhamdulillah. Sebab kita dah tahu sedikit sebanyak perjalanan ini pun apa yang kita dapat baca di artikel, dapat melihat kepada perkongsian yang mungkin ada wartawan dah interview Najihah sendiri. Hari ini kita nak mendengarkan keadaan Najihah sendiri, bagaimana menang tangan tak orang katakan nak balancekan ataupun nak seimbangkan dengan pembelajaran awak sendiri dan juga nak pastikan kasih sayang tidak berkurangan diberikan kepada anak-anak saudara tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menjawab soalan tersebut, sebenarnya kalau nak tengok memanglah tak menang tangan sebab mereka sangat memerlukan kasih sayang. Dari satu, pengurusan semua berdasarkan kita sebagai penjaga. Jadinya buat masa ni sebab saya dah tak ada siapa dan telah pun kehilangan kedua ibu bapa saya, adik-beradik pun dah tak ada. Ada kakak ipar saya yang sudi menolong saya. Jadi sekarang saya tinggal bersama kakak ipar saya. Kakak ipar saya juga menjaga 5 orang anak yatim, maknanya anak-anak kepada arwah abang saya yang sulung. Jadi dari situ kami sama-sama menjaga anak yatim piatu ni dekat sini. Jika saya ada kelas ataupun ada buat assignment, tak sempat untuk masak ataupun ambil dan hantar pergi ke sekolah. Jadi kakak ipar saya lah yang saya minta tolong untuk sama-sama laksanakan tu setiap hari. Ya. Najihah, mungkin kalau nak dikongsikan, kalau tak keberatan lah ya, selepas pemergian ayah dan juga ibu dengan pemergian adik-beradik lagi kan, bagaimana sebenarnya? Apa yang Najihah fikirkan dan kalau boleh dikongsikan momen-momen tersebut, Najihah? Kalau nak saya ceritakan kat sini, sebenarnya benda ni sangat tak dijangka di akal. Tapi apa pun yang kena kita percaya adalah qada dan qadar yang Allah dah tentukan. Semua ni Allah dah tulis sebelum kita lahir lagi. Apa yang ayah saya ajar, dari dulu memang ayah saya ajar untuk bertawakal dan berpegang teguh dengan apa yang Allah dah takdirkan untuk kita.
benda ni berlaku sejak daripada arwah abang saya yang sulung. Time tu masa tu kami dah kehilangan kekuatan utama dalam keluarga kami sebab abang saya yang sulung merupakan tonggak utama lah. Sebab mak dan ayah saya juga dah berumur. Jadi semua tu kami pun dah mula down jugalah sebenarnya. Lepas tu bila macam tu kami diuji dengan pemergian arwah kakak ipar saya. Kemudian abang saya balik ke kampung bersama anak-anaknya 4 orang. 4 bulan lepas tu abang saya pula pergi meninggal dunia. Kemudian 7 bulan lepas tu arwah ayah saya. 7 bulan seterusnya arwah ibu saya. Jadi sekarang tinggal saya seorang. Apa punca pemergian tu, Najiha, kalau boleh kongsikan? Kanser. Kalau arwah abang dan mak saya kanser. Hepatitis B, sorry. Membesar dengan tidak ada sesiapa. Maknanya kita dalam fasa Najiha sendiri berumur 22 tahun merasai sesuatu perkara yang mungkin di luar daripada kebolehan kita kadang-kadang kan. Pernah tak rasa nak give up? Pernah tak rasa macam that's it, mungkin inilah masanya untuk saya berhenti belajar, saya fokuskan jaga anak saudara, ataupun ada pilihan lain yang menyebabkan Najiha rasa macam tidak sanggup lagi untuk meneruskan apa yang track ataupun keadaan yang Najiha berada sekarang ini? Okey, kalau nak ikutkan memang ada masa-masa kita down, masa-masa kita burn out sangat-sangat, tapi apa-apa pun kita kena teruskan juga kehidupan sebab apa yang saya tengok, saya dah tak ada siapa, kemudian hanya pendidikan dengan ilmu je yang boleh membuat masa depan saya lebih cerah untuk lepas ni. Itulah yang membuatkan saya lebih bersemangat. Lagi satunya sebab ini merupakan sebab sikit. Ini merupakan hasrat kedua ibu bapa saya. Ya. Najiha, kalau nak ditanyakan sumber kekuatannya, sebab saya percaya ini satu dugaan yang sangat besar lah. Tak semua boleh tanggung. Awak baru berusia 22 tahun. Bagaimana sumber kekuatannya Najiha dan bagaimana keadaannya sekarang ni dengan segala keperluannya, dengan anak-anak saudaranya yang nak membesar, mereka juga ada keperluan. Awak lagi ingin mengejar impian. Bagaimana sebenarnya Najiha? Untuk setakat ni pihak-pihak yang macam lembaga zakat, mereka memberikan sumbangan dengan cukup baik lah. Setiap bulan memang tak pernah miss. Saya juga merupakan salah seorang daripada yang menerima sumbangan derma siswa daripada pusat zakat. Kemudian pihak universiti saya sendiri, Universiti Pendidikan Sultan Idris juga telah mengambil inisiatif untuk memberikan sumbangan kepada saya untuk membayarkan yuran sehingga saya habis belajar lah. Yang tu untuk yang anak-anak buah saya, mereka juga merupakan mendapat lembaga zakat juga, sumbangan daripada lembaga zakat. Kemudian sumbangan daripada ahli keluarga, rakyat Malaysia yang prihatin dan semualah. Sebenarnya ramai je yang kat luar sana yang tahu kisah saya lepas tulis di dalam akhbar, dalam media sosial. Semuanya sebenarnya rakyat Malaysia kita ni sebenarnya prihatin lah terhadap apa yang berlaku kepada kami. Nak menangani, mungkin anda belum habis lagi sedih kehilangan kedua ibu bapa, orang yang paling sayang, dan dalam masa yang sama Najiha kena pujuk pula anak-anak saudara sebab mereka juga kehilangan ibu bapa. Jadi untuk berada dekat dalam keadaan itu pastinya sukar. Apa yang selalu dikongsikan bersama dengan anak saudara? Mungkin nasihat ataupun kata-kata daripada Najiha sendiri menyebabkan kedua-duanya akan berasa menerima takdir yang terjadi. Saya selalu ingatkan dekat diorang, walaupun mak ayah kita dah tak ada, kita boleh lagi sedekahkan Al-Fatihah. Lepas tu doakan mereka hari-hari. Kalau mereka tahu tak ada siapa yang tak ada menanggung rindu yang berat macam ni kan, menanggung rindu kepada orang yang dah tak ada. Jadi benda ni sebenarnya lepas satu persatu berlaku dekat saya kadang cakap juga dekat mereka, kalau boleh tengoklah diri Acik ni. Acik lagi lah tak ada siapa. Lepas tu diorang faham lah. Lagipun diorang, saya nampak mereka ni kuat. Dengan adanya nenek mereka, nenek belah ibu masih ada. Makcik-makcik mereka masih ada. Sepupu-sepupu semua still support diorang lah. Bukan saya saja.
semua bekerjasama untuk bersama-sama. Najihah memberikan- mungkin Najihah boleh kongsikan tak macam sekarang ni apa yang sangat diperlukan dari segi mungkin bantuan ke kewangan ke ataupun perkara-perkara ataupun alatan yang nak disediakan untuk anak buah ataupun anda sendiri yang menjadi bebanan lah. Mungkin kita boleh tahu bersama, mungkin ada yang nak membantu. Kalau tidak, kisah untuk dikongsikan. Yang saya sangat macam perlukan adalah untuk anak buah saya yang OKU lah. Buat masa ni untuk yang OKU lah, sebab dia ya memang Jabatan Kebajikan Masyarakat memberi bantuan, tapi sangat memerlukan lampin pakai buang. Itu satu. Satu lagi ialah sebab dia memerlukan penjagaan rapi. Sebab dia ni ketidakbolehupayaan pelbagai, semua kita yang kena handle kan. Kalau itulah, kalau dari segi kewangan insya-Allah lah. Najihah, kami doakan agar segalanya dipermudahkan. Mungkin dalam siaran Malaysia hari ini, pada hari ini kita mengambil berkat hari Jumaat juga, kalau anda ada sesuatu yang ingin dikongsikan bersama dengan orang ramai, sebab saya percaya awak yang menghadapi sendiri keadaan ini kan. Awak dengan belajarnya lagi, dengan dugaan yang mendatang pada ketika ini tak siapa jangka. Macam awak cakap tadi, tak terfikir di akal. Mungkin ada suatu perkongsian inspirasi, sumber kekuatan yang awak boleh kongsikan kepada orang ramai yang mungkin juga ada menghadapi dugaan besar sebegini, Najihah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk sedikit perkongsian lah. Kalau nak tengok sekarang ni kita pun masih berada dalam pandemik COVID-19. Ramai orang yang sebenarnya kehilangan orang yang tersayang, orang yang terdekat. Semua ni berlaku, ingat satu, memang Allah dah tulis untuk kita. Yang kedua, Allah tak akan bagi kita ujian kalau kita tak mampu untuk tanggung semua ni. Yang ketiga, kita apa pun susah macam mana pun kita jangan cari lain selain cari Allah. Kembalilah kepada Allah, sebab Allah yang buat kita kuat, Allah yang buat kita Allah yang dah tulislah semua ni. Percayalah, semua orang ada ujian masing-masing. Cuma kita cuba naik semula selepas dia jatuh. Tapi yang kita tengok sekarang ni, tengok orang tu dah kuat, dah ada semangat balik. Tapi sebenarnya masa kita tengah down, orang tu takkan tunjuk pun. Cumanya percayalah, setiap orang tu boleh melewati setiap ujian yang ada. Walaupun ujian kita berbeza, tapi percaya yang itulah yang Allah memang dah tulis. Kalau kita tak mampu, Allah takkan letak dekat bahu kita. Itu je yang saya pegang. Terima kasih Najihah. Kita harapkan segalanya dipermudahkan. Tak lekang mulut Najihah menyebut nama Sang Pencipta Allah SWT, insya-Allah. Dengan ini kita nak berterima kasih juga kepada Najihah berkongsi cerita inspirasi ni. Kita harapkan semua mendapat manfaat ibrah daripada perkongsian Najihah. Najihah terus kuat ya. Terus kuat. Insya-Allah. Insya-Allah. Jaga diri ya. Kasih. Sampaikan salam kami pada anak saudaranya. Baik. Ya, dan semoga berjaya dalam pembelajaran tahun akhir di UPSI dalam bidang pendidikan Islam. Bakal menjadi pendidik juga insya-Allah satu hari nanti. Siti Najihah Mat Hamin, seorang ibu saudara yang kami bawakan, tapi jangan dilupakan bahawa beliau juga merupakan seorang gadis yang baru sahaja berusia 22 tahun. Okey? Baik, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini mungkin anda ada nak menyalurkan bantuan. Inilah hari Jumaat yang penuh barakah. InsyaAllah kita kutip segala pahala, segala kebaikan dengan perkongsian seterusnya hanya di Malaysia hari ini. Sepuluh minit pagi, jam 10 ini pastinya anda mungkin sedang melakukan perkara-perkara yang perlu dilakukan pada hari Jumaat ini. Kita harapkan yang terbaik kembali di Malaysia hari ini untuk berkongsi banyak lagi cerita inspirasi. Seperti salah satu yang saya nak kongsikan kepada anda ni, hati emas seorang peguam. Saya pasti yang mempunyai hati yang baik, hati yang emas ni ramai. Tapi kita nak mengambil satu contoh, iaitu seorang peguam ni yang bernama Puan Kamariah Mat Yusof, berusia 44 tahun. Dah banyak melakukan kerja-kerja CSR dan yang paling best ataupun part yang paling penting saya nak kongsikan ni, beliau menggunakan kebanyakannya adalah wang sendiri ataupun mungkin disumbangkan daripada rakan-rakan dan juga keluarga sahaja. Jadi bagaimana menyantuni mereka yang dalam kesusahan? Baru-baru ini sempat juga menyantuni ataupun menyalurkan bantuan kepada mereka yang menjadi mangsa banjir di Melaka. Jadi perkongsian ini saya harapkan dapat memberi inspirasi, dapat memberi pengajaran kepada kita semua. Jom sama-sama kita saksikan.
Gamari Ahmad Yusof, seorang peguam berusia 44 tahun, lebih mesra dikenali sebagai Maria. Beliau aktif melakukan kerja amal khidmat masyarakat secara persendirian. Saya lebih melihat benda tu macam kerja amal kecil-kecilan yang saya buat. Ianya start daripada saya kecil lagi, di mana saya melihat kedua ibu bapa saya banyak melakukan bantuan, sedekah dan sebagainya kepada masyarakat terdekat lah. Bila saya nampak sesuatu yang saya rasa saya perlu bantu, saya bantu. Walaupun saya buat kerja ni seorang-seorang, tetapi dapat banyak juga bantuan sebenarnya. Yang paling utama ialah keluarga saya sendirilah. Paling banyak membantu adik-beradik saya sendiri. Kemudian saya juga dapat bantuan daripada rakan-rakan yang ada juga lah yang kerap menderma dan sebagainya. Baru-baru ini, Maria sempat turun padang memberi bantuan kepada sebuah keluarga yang menjadi mangsa bencana banjir di Melaka pada pertengahan Oktober lalu. Ibu tunggal kat Norma ni, ibu tunggal kerjanya buat kuih. Jadi bila barang-barang elektrik tu rosak, susah lah. Kemudian Kak Norma ni pun dia jaga maknya yang OKU, yang OKU pelihatan, jadi masalah sikit lah. Waktu saya datang, satu rumah tu memang semua barang-barang dia tak dapat diselamatkan. Sebab air naik pada waktu awal pagi dengan kadar yang sangat cepat sebab tali air pecah. Dan juga selain daripada hujan lebat lah, banjir. Air tenggelam sehingga paras pinggang ataupun sehingga ke paras ketiak macam tu. Sangat-sangat teruk. Semua barang-barang dikeluarkan memang semua rosak lah. Kita dapatlah belikan sedikit sajalah barang-barang untuk keluarga ni seperti ada 6 buah tilam baru. Kemudian guna duit-duit yang lain tu saya dapat belikan peti ais 2 pintu, saya dapat belikan 3 buah almari baru. Kemudian duit yang selebihnya saya berikan kepada Kak Norma untuk dia baiki kereta dia lah yang dimasuki banjir itu. Saya harap saya terus dapat membantu keluarga-keluarga yang memerlukan. Dan dalam masa yang sama, saya juga berharap dengan bantuan yang sedikit ni, diorang dapat gunakan untuk sesuatu yang baiklah pada masa akan datang dan itu mungkin itu menjadi satu punca untuk merubah kehidupan mereka pada masa akan datang. Baik, itu dia, saya setujulah bahawa sebenarnya dengan setiap bantuan ataupun kerja yang kita lakukan ini, semoga ianya boleh memberi manfaat kepada orang lain. Jadi syabas dan tahniah kita ucapkan. Dan lebih penting agar ada lebih ramai lagi yang boleh membantu orang lain dikala memerlukan, terutama dalam keadaan yang sangat mencabar pada ketika ini. Dan bercerita mengenai bantuan, kita sekarang nak teruskan satu lagi perkongsian di hari Jumaat yang sangat mulia ini, iaitu dengan tajuknya Mereka ke Buluran, Anda Harapan. Untuk itu saya nak perkenalkan Al-Fadil Ustaz Ilyas Ismail, Wakil Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah bersama dengan kita secara dalam talian. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanif, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ustaz sihat ya? Ya, sihat alhamdulillah. Ya, Ustaz, okey, pagi ini tajuknya berkaitan dengan Mereka ke Buluran, Anda Harapan. Mungkin ada sedikit perkongsian berkaitan dengan tajuk tersebut, Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh rakan-rakan penonton TV3 MHI sekalian, moga-moga dirahmati Allah bersempena dengan hari Jumaat penuh berkat ini. Kita semua sedia maklum bahawa apabila sejak daripada penularan wabak COVID-19 ini, ramai yang terkesan, ramai yang terjejas pendapatan mereka, dan kalau mungkin pada hari ini kita terfikir-fikir nak pergi restoran mana, nak makan di mana kan, tapi tahukah anda di luar sana masih ramai lagi orang yang dalam keadaan susah, mereka dalam keadaan yang nak kena jaga orang tua yang susah, yang uzur, kesakitan, dan dalam pada waktu itu juga mereka diuji dengan masalah kemiskinan dan kebuluran di antara mereka ini. Jadi sebab itu kita nak kongsikan pada kesempatan kali ini suatu tabung ataupun satu kempen yang insya-Allah dapat memberi manfaat pada mereka ini semua, insya-Allah. Ya, baik, insya-Allah. Dan mungkin juga Ustaz boleh kongsikan berkaitan dengan apakah yang disarankan dalam agama Islam terutamanya dalam tujuan kita memberikan bantuan makanan ni, Ustaz?
Baik, salah satu daripada yang diajar oleh Rasulullah SAW ketika Nabi tiba saja di Madinah adalah Nabi menyebutkan afshus salam wa it'amut ta'am, sebarkanlah salam dan berilah makan. Maka Nabi menunjukkan pada kita satu teladan di mana kalau kita nak wujudkan masyarakat yang bahagia, yang harmoni ini bermula dengan kita memberikan orang makan. Sebab itulah kempen tabung islah ini diwujudkan, yang setakat ini alhamdulillah Hanif, ya, kita telah pun dapat menyantuni kurang lebih 15,000 keluarga yang telah pun mendapat manfaat ataupun daripada bantuan kempen tabung islah ini. Dan begitu juga kita dapat alhamdulillah lah respon yang begitu baik daripada penonton-penonton yang banyak menyumbang sampai ke saat ini. Jadi kalau anda dapat lihat pada waktu ini beras, semua bahan-bahan alatan ataupun barang-barang dapur yang telah disumbangkan ini juga adalah daripada sumbangan orang ramai penonton-penonton sekalian. Ya, baik Ustaz, mungkin boleh kongsikan setakat ini berapa banyak bantuan yang telah pun diagihkan? Ya, dia kalau nak ikutkan secara latar belakangnya, pihak Adiniah ini pertubuhan Adiniah ini tubuh sejak tahun 1985 lagi. Ya. Dan banyak sekali program-program bantuan-bantuan yang telah diberikan dan sampai ke hari ini salah satu program mereka adalah program tabung Al-Islah ini, dan kita telah pun menyantuni 15,000 keluarga seperti yang saya katakan tadi, yang asalnya Hanif bermula daripada 1,000 kotak bekalan makanan. Bermula daripada itu meningkat sampailah ke hari ini alhamdulillah dapat kita santuni kurang lebih dalam 20,000 keluarga yang kita sasarkan dengan jumlah RM3 juta ringgit. Yang mana kalau mungkin anda yang tertanya-tanya banyak mana yang setiap penerima tu akan dapat, iaitu kita sasarkan satu keluarga akan dapat RM120 nilai bekalan itu, yang insya-Allah boleh bertahan sekitar dalam 2 minggu jangkaannya, RM120 untuk satu kotak bagi satu keluarga tu. Ya, ada barang keperluannya juga. Ustaz, mungkin ramai yang dah mula berminat dan juga nak bersama-sama meneruskan bantuan sumbangan ini. Mungkin Ustaz boleh kongsikan caranya bagaimana Ustaz? Ya, insya-Allah para penonton semua ambil peluang, rebut peluang. Kalau mungkin sebagus-bagus sedekah antara bulan adalah bulan Ramadan, dan sebaik-baik sedekah antara hari adalah hari Jumaat. Dan inilah harinya, dan sekarang adalah pada waktu duha. Begitu baik sekali, ramai yang menadah tangan berdoa mohon pada Allah berbagai-bagai permintaan. Maka sambil berdoa, sambil kita menyumbang. Nombor talian dan juga nombor akaun yang tertera pada paparan skrin anda pada waktu ini, boleh terus saja hubungi, boleh terus saja anda nak menyumbang seikhlas hati anda, ataupun saja anda kena tahu juga kerana setiap sumbangan yang anda berikan ini layak untuk menerima potongan cukai. Atau boleh saya ke laman web www.tabungislah.com. InsyaAllah segala maklumat ataupun segala hal-hal berkaitan dengan aktiviti sumbangan ini anda akan dapat ketahui lebih lanjut. Dan insyaAllah rebut peluang ini bagi anda yang mungkin diuji dengan kesakitan dan keuzuran. Anggaplah dawu mardakum bisadaqah, ubatilah orang yang sakit di kalangan kamu dengan bersedekah. Makin ramai kita bantu mereka, makin banyak kehidupan kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, insya-Allah Ustaz. Okey Ustaz, mungkin kita ada sedikit masa lagi untuk berkongsi berkenaan dengan fadilat bersedekah, terutamanya membantu orang pada ketika ini di hari Jumaat, apatah lagi dalam keadaan yang sangat memerlukan. Sedikit Ustaz, silakan. Ya, betul. Salah satu daripada kelebihan orang yang akan layak dapat masuk dalam syurga ni adalah orang yang dapat bersedekah ketika dia senang ataupun ketika susah. Tapi benda yang paling susah sekali bersedekah ketika kita pun susah juga. Maknanya kita pun memerlukan wang tersebut. Maka rebut peluang ini, kita tidak meletakkan satu jumlah yang khusus, tetapi berilah seikhlas hati anda, semampu anda, kerana kata Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Kata Nabi, Allah akan tolong hamba-hambanya, Allah akan tolong saya, Allah akan tolong Hanif, Allah akan tolong semua penonton-penonton dengan syarat apa? Kata Nabi, kita tolong saudara-saudara kita yang lain, memberikan atau mengukir senyuman di wajah mereka dengan sedikit hidangan yang dapat kita sediakan untuk diberikan pada ahli keluarga mereka. InsyaAllah rezeki kita berpanjangan, tak putus-putus. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jom bersama dengan kempen Tabung Islah. InsyaAllah. Jom Ustaz, kami juga berharap agar segalanya dipermudahkan. InsyaAllah nanti akan lebih banyak bantuan boleh diberikan. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu dia Ustaz Elias Ismail, Wakil Pertubuhan Sukarelawan Adiniah
dalam tajuk untuk kita berkongsi pada pagi ini, mereka kebuluran anda harapan. Boleh lihat kembali sekali informasi yang diberikan sebentar tadi. Okey, dan sekarang ada satu perkongsian yang akan dikongsikan oleh Anim Izzati. Silakan. Ya, ini khas untuk orang-orang yang tengah diet ya. Siapa tengah diet kat sini angkat tangan? Anik pun angkat tangan juga. Itu dia. Ramai sebenarnya antara kita ni tengah diet. Sebab apa? Nak pasang badan balik sebab kita dah boleh keluar rumah. Betul tak? Okey. Salah satu menu diet yang kita nak boleh bagi kepada anda ataupun nak kongsikan bersama dengan anda. Ini dia sarapan sandwich dada ayam. Sangat mudah untuk disediakan. Boleh buat dalam beberapa minit sahaja dan sihat. Jom sama-sama kita saksikan. Ayam adalah sumber makanan yang digemari ramai kerana rasanya enak dan mudah didapati. Bahagian yang paling digalakkan untuk diambil bagi individu yang ingin menurunkan berat badan atau mengamalkan gaya hidup sihat adalah bahagian dada ayam kerana tidak mengandungi lemak yang banyak. Dada ayam bukan sahaja kaya dengan protein, malah mengandungi nutrisi yang baik seperti vitamin B12, zat besi dan kalsium. Kita akan bersama dengan Raja Nurfatin Nabila Raja Ibrahim untuk sarapan kali ini. Pada hari ini, saya akan kongsikan resepi sandwich ayam sihat yang amat mudah. Mari saya tunjukkan cara-cara penyediaannya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah ayam, roti atau wrap wholemeal, timun, bawang besar, tomato dan salad. Kita boleh menggunakan ayam yang telah siap dipanggang untuk memudahkan penyediaan dan menjimatkan masa. Pertama, hiriskan bahagian dada ayam. Kemudian, hiriskan tomato, timun dan bawang besar. Sekarang, mari kita susunkan kesemua bahan ini di atas roti. Mulakan susunan dengan salad, kemudian hirisan ayam panggang, tomato, timun dan bawang besar. Untuk melengkapkan sandwich kita boleh menggunakan roasted sesame seed sauce, mayonis, sos sriracha pedas dan sedikit black pepper. Kapitkan dengan roti dan potongkan sandwich. Kini, sandwich ayam panggang sudah sedia dihidang untuk dinikmati. Mudah kan? Selamat mencuba! Okey, diet start today. Oi. Terus mulakan hari ini dengan diet ya. Lepas hujung minggu lah, ni kan hujung minggu bercuti. Oh betul juga. Nak makan kari nasi kandar dulu. Betul, minggu depan lah. Okey, itu dia perkongsian bagi anda yang memilih sarapan berkhasiat yang sihat dan mudah untuk dilakukan, iaitu sandwich dada ayam. Okey, kita nak kongsikan pula apa yang menarik dari meja medsos. Mungkin kita boleh kongsikan terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan ivermectin tidak sesuai rawat pesakit COVID-19. Ini telah pun dikabarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan kita, Tan Sri Dr. Nur Hisham, yang mana selepas ujian klinikal telah pun dilakukan kepada ratusan pesakit, melihat kepada perbezaan sama ada lepas memberi ataupun pemberian ivermectin ni ada tak pengurangan dari segi gejala-gejala teruk. Betul. Selepas 5 hari dilakukan, tidak ada pengurangan ataupun berlakunya perubahan dari segi gejala teruk dan sebagainya. Jadi dikatakan di sini ujian klinikal masih lagi belum kukuh dan tidak boleh ataupun tidak sesuai. Dan lebih membimbangkan, lebih banyak kesan sampingan apabila menggunakan ivermectin ini berbanding dengan perubatan yang lain. Okey, itu sedikitlah supaya kita lebih cerah bahagian ubat-ubatan ini juga. Dan seterusnya kita nak kongsikan, macam kita cakap tadi, adalah berkaitan dengan sambutan Hari Deepavali. Bukan sahaja di dalam negara kita yang sangat meriah, kita tahu ini adalah pesta cahaya, tapi di luar negara juga turut dikongsikan kemeriahan tersebut. Ya, kita lihat sedikit. Ini berada di New York, Amerika Syarikat. Ini dia sambutan yang diadakan. Sambutan Deepavali dianjurkan oleh sebuah syarikat antarabangsa katanya. Perayaan Deepavali di New York ni, Hanif, disambut dari 2 hingga 6 November. Dengan kemuncaknya pada 4 November. Wow, meriah betul. Okey, seterusnya kan? Kita ada di Pantai Puri, India. Ada pengukir seni pasir antarabangsa Manas Kumar Sahu mengukir arca pasir pantai bagi meraikan dan menyemarakkan semangat perayaan kepada semua yang berkunjung
di pantai ini itu. pula berada di Colombo, Sri Lanka, Hanif. Katanya ini festival terbesar penganut agama Hindu. Masyarakat di sana meraihkan dengan membuat upacara sembahyang di kuil, dinyalakan lampu pelita dan lilin bagi menunjukkan kejayaan pesta cahaya dengan berdoa. Ya, baik. Ini di Colombo dan seterusnya Anim di Uttar Pradesh, India. Wow. Kita fahamlah, kita nampak selalu dalam filem kan. Selalu Betul macam kan? inilah. Beribu-ribu penganut Hindu menghadiri majlis meraihkan sambutan perayaan Deepavali dengan menyalakan dan memegang lampu pelita. Juga Katanya dapat mencetak pengiktirafan. rekod. Ya. Dari Guinness World of Record dengan lampu pelita paling banyak dinyalakan secara serentak. 900,000 Tak dapat lampu bayangkan tau. mereka berada di sana. Ya. Okey, satu lagi yang ini kita berbalik di tanah kita di mana kita berpijak. Ini kejadian yang sukar untuk kita sampaikan juga kerana banyak kali berlakunya pada kali ini. Fenomena air pasang besar mula melanda kawasan Kuala Kedah tengah malam tadi yang menyebabkan beberapa kawasan mula dinaiki air. Okey, dan menurut pihak penguasa di sana, bermula pada 11:30 malam tadi mendapati air laut sudah masuki kawasan pasar di kampung seberang kota di Kuala Kedah dan anggota bomba hanya bersedia dan menjalankan operasi sekiranya menerima panggilan menyelamat penduduk yang terperangkap dalam banjir. Kita berharap agar kita terus berwaspada, cakna, berhati-hati, kita ambil tahu informasi terkini supaya kita tahu apa nak buatlah bila berlaku satu nanti. Betul, dan juga tolong patuhi apa yang dikeluarkan sekarang di mana memang tak boleh lagi ataupun kita hold dulu segala aktiviti air yang kita nak lakukan, okey? Yelah. Jadi jaga diri anda baik-baik, lebih-lebih lagi mereka yang berada di kawasan yang berisiko. Baik, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita nak kongsikan banyak lagi hanya di Malaysia hari ini. Masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Jadi kita harapkan semuanya berada dalam keadaan sihat dan rezeki dimurahkan pada hari ini. Kalau kita nak rezeki murah, kita kena memberi juga. Kita selalu dengarkan banyak kita bagi, banyak juga kita dapat. Jadi kepada anda yang mungkin nak memberi, nak bersedekah hari ini, kita nak kongsikan dahulu sedikit bingkisan supaya perkongsian seterusnya lebih anda faham. Jom sama-sama kita saksikan. Rugi kalau tak buat. Sesungguhnya bersedekah pada hari Jumaat lebih afdal daripada hari-hari yang lain. Ketahuilah, ketika ini Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra memerlukan bantuan anda. Gandakan rezeki dan pahala dengan berinfak untuk MTS FAST sekarang. Ya, insyaAllah agar segala yang kita sumbangkan, segala yang kita salurkan ini dapat dapat membantu kita insyaAllah di akhirat. Okey, kita nak kongsikan. Tajuk hari ini adalah rahsia rezeki yang tidak disangka-sangka. Ustaz nak kongsikan bersama dengan kami. Kita terus saja bersama dengan Ustaz Hanafiah Malik, wakil dari Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Kita harapkan Ustaz juga berada dalam keadaan sihat insyaAllah. Alhamdulillah, sihat walafiat. Ustaz, tajuk kita hari ini menarik, rezeki yang tidak disangka-sangka. Mungkin Ustaz nak panjangkan huraiannya, silakan. Baik, Alhamdulillah. Bila kita sebut rezeki tak disangka-sangka, kita berbicarakan satu keyakinan yang luar biasa. Di mana kalau kita dapat lihat seorang yang telah meninggal dunia dalam surah Al-Munafikun ayat 10, memohon kepada Allah, Ya Allah, andai kau menangguhkan ajal aku ingin bersedekah. Kenapa sedekah? Kerana sedekah adalah jalan paling mudah untuk mendapat pahala. Dia tidak ada rukun dan tidak ada syarat batal ataupun sesuatu yang boleh menyebabkan dia dibayar dam. Contohnya haji dan umrah, kalau salah buat kena bayar dam. Ya. Ni sedekah niat kerana Allah, jangan menyangkiti dan mengungkiti. Selesai dapat pahala. Dan pahalanya berpanjangan pula tu. Contoh, kita bersedekah untuk Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Dengan sedekah kita pada pagi Jumaat yang mulia ini, raja segala hari, kan? Dan kemudiannya, sedekah itu telah menyebabkan kita membuat pembangunan dan pengurusan Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Lahirnya Hafiz Al-Quran yang profesional, yang saintifik. Dan kemudiannya tuan-tuan dan perempuan, selama mana mereka membaca Al-Quran, menghafalnya, pahalanya akan masuk ke dalam akaun kita walaupun kita dah meninggal dunia. Ini juga rezeki yang tak disangka-sangka. Ramai yang menyangkakan rezeki itu hanya duit saja. Tetapi bila kita mati nanti, rezeki yang tak disangka-sangka dari sudut pahala. Kalau kita pergi Thailand, mata wang ringgit dah tak berapa laku kat sana. Sebab Thailand guna baht.
mata wang yang akan kita gunakan nanti di alam barzah dan di akhirat nanti adalah pahala. Sebab tu kita kena kumpul pahala dengan membantu MTS FAST mencari dana untuk pembangunan dan pengurusan MTS FAST sebanyak 6 juta, 5 juta. Dah dapat lebih kurang 4 juta lebih, kita perlukan 1.1 juta lagi. InsyaAllah, Dan Alhamdulillah. So kita ringkaskan saja, sedekah ni banyak. Saya nak cerita sikit pasal Saidina Ali. Saidina Ali, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, dia pernah dalam keadaan lapar balik ke rumah, minta pada Siti Fatimah, ada tak barang makan? Tak ada. Maka diberi satu cincin peninggalan ayahnya kepada Fatimah. Cincin itu dijual di pasar dan kemudiannya dapat sebuku roti. Dalam perjalanan balik, dia ditahan oleh seorang pengemis. Pengemis itu kata, aku dah tak makan 3 hari. Maka diserahkan sebuku roti itu kepada pengemis tersebut. Masya Allah. Dan apa berlaku tuan-tuan dan perempuan dalam perjalanan balik, subhanallah wa bihamdih, dah balik, isteri dia tanya, wahai abang, mana makanan? Tak ada, aku dah sedekah kat orang lain. Maka Fatimah dengan keimanan yang hebat, dia kata, insya-Allah kamu akan dibalas dengan balasan yang tak disangka-sangka. Tidur hampir terlena Fatimah dan juga Ali, tiba-tiba pintu rumah Saidina Ali diketuk dan dikatakan apa? Masya Allah, ada suatu kilang menghantar 10 buku roti kepada Saidina Ali. Masya Allah. Satu digantikan 10. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, saya doakan mereka yang menyumbang untuk dana pembangunan dan pengurusan MTS FAST ini, Allah gandakan rezeki anda, bukan 1 ganti 10, mungkin lebih daripada itu. Di kaca TV kita ada tertera nombor akaun, nombor telefon untuk keyakinan. Tuan-tuan boleh telefon dan tuan-tuan boleh klik masuk ke Facebook ataupun laman web www.mtsfast.com. Dekat situ tuan-tuan akan tengok aktiviti berapa ramai hafiz Al-Quran yang berjaya dilahirkan, dan hafiz Al-Quran ini layak menyambung pelajaran ke pusat-pusat pengajian tinggi dan juga MRSM Ulul Albab. Dan kita cuma sedihlah, kami dah menyewa 10 tahun dekat Seri Gombak, tuan-tuan. Kami perlukan bangunan yang baru. Bangunan yang baru ni pembelian tanah saja 5 juta, tuan-tuan. Setakat ni dah terkumpul 3.9 juta, perlukan 1.1 juta je lagi. Dan tuan-tuan dan perempuan, selama mana sedekah tuan-tuan kami manfaatkan. Ni ada barcode, ada iligasi ni. Tuan-tuan scan lah. InsyaAllah tuan-tuan, saya doakan tuan-tuan yang nak tahu maklumat lebih lanjut, boleh scan dan boleh berinfak terus. Sedekah tuan-tuan ini akan dibuatkan bangunan surau, bangunan sekolah rendah, sekolah menengah. Selama mana orang belajar menuntut ilmu di situ, cikgu mengajar, pahala melempar ruah, tuan-tuan. Ya Allah. Akbar. Amin. Masuk ke dalam akaun kita. Ya, amin, amin. Walaupun InsyaAllah. kita dah meninggal dunia. InsyaAllah. InsyaAllah. Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Kita juga harapkan segalanya dipermudahkan. Ramai yang menyalurkan bantuan, insyaAllah mengalir pahala mereka. Amin. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Hadafiah Malik, Wakil Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, dan kita pun sampai ke penghujung rancangan juga. Kan Hanif? Jalan terus Ya, macam tu saja. Okey, kita nak teruskan dengan wara-wara ini. Ya. Ini berkenaan lagu Cinta Kita. Kuasa lagu menjadi saksi, 2 hati jadi satu. 5 pasangan penyanyi telah membuat persembahan pada minggu pertama dan 3 pasangan layak ke peringkat seterusnya. Ya, dan juga nantikan minggu kedua lagu Cinta Kita ketiga dengan menampilkan lagi 5 pasangan yang membuat persembahan. Lagu Cinta Kita musim ketiga dihoskan oleh Kamal Adli dan juga Ain Idrus, juga disertai oleh Mas Idayu dan Ajai sebagai juri tetap. Aura cinta kini tercipta kembali dalam lagu Cinta Kita musim ketiga setiap Ahad jam 9 malam di TV3. Baik, Isnin nanti kita akan bawakan topik tentang buli. Apakah pengajaran yang kita ambil daripada keadaan ini? Sama-sama kita saksikan hari Isnin nanti. Kita jumpa jam 9.30 pagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Senyum selalu. Bye-bye. Bagaikan bidadari, kau menjelma di depanku bagai ilusi. Tak pernah ku menduga melihatmu, ku terpaku, ku membisu.
detak jantung